Apakah hak Nabi? नबी का हक ये है कि नबी की तस्दीक करो. Untuk mengenalkan hak, apa menyempurnakan hak Nabi, kita kena tasdikkan Nabi itu, amalan dia, membenarkan Nabi. अल्लाह ताला नबियों की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरा इत्मीनान दिलाते हैं कि ये मेरा नबी है. Jadi macam mana sahabat itu membenarkan Nabi dia. अल्लाह ये कहता है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala beritahu Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad itulah Nabi Allah. कुरान की कसम अल्लाह ने कहता हूँ. Allah Ta'ala sendiri pun membenarkan Nabi. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkaulah sebagai Nabi daripada Nabi-Nabi. Muamalat dia, muasyarat dia, akhlak dia. अब क्या है? इसका हक ये है कि इसके नबी होने की तस्दीक करो और इसको सच्चा नबी मानो. Jadi kita kena benarkan Nabi. Itulah hak Nabi kan. Membenarkan Nabi, membenarkan perkataan Nabi. Ittiba karo, ikutkan dia. Dan ikutkan cara dia, kehidupan dia. उनकी बातों में उनके मददगार बनो. Jadi jadikan apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang Nabi pesankan menjadi kita menjadi penolong bagi percakapan dia. Maksudnya sampaikan ini hak Nabi. Mayan suruni nya, yang surukum nya. ताकि मैं अल्लाह की बात लोगों को पहुंचा सकूं और फिर अल्लाह उसके बदले में जन्नत दे. Jadi macam mana Nabi katakan kita sampaikan agama, sampaikan perintah Allah untuk menyampaikan seseorang itu kepada syurga Allah SWT. Inilah hak Nabi. Bantu Nabi. Ini pun semindari kita, tanggungjawab kita bukan saja kita tapi seluruh umat. Jadi madadgar, membantu agama Allah. Jadi apa perkataan Nabi kita kena jaga. Ini perkara ini datang daripada Allah, bukan daripada yang. Apa yang Nabi cakap itu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rasta lain, tak ada jalan yang lain. Inilah takaza untuk menunaikan hak Nabi. Wazifah ini sampai hari kiamat. Agama Nabi, tarikat Nabi, inilah hak. Sampai hari kiamat kita kena buat tanggungjawab ni. Jadi apabila hak sudah meningkat, maju, maka kebatilan akan hancur. Baki untuk kebatilan pun tak akan ada lagi. Apabila hak itu akan meningkat apabila kita buat menyempurnakan apa yang keinginan Allah dan Rasul, maka kebatilan akan hancur dengan sendirinya. Yang mana Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, saya telah jadikan berpasangan supaya kamu kena fikirkan dua benda ni, hak dan batil. Dayan kena untuk berhati-hati, kena tengok nagor. Lawanan bagi hak adalah batil itu. Nabi dihantar untuk hak, untuk membawa hak. Sebab itulah dia mengajar dengan benda yang hak dan belajar tarikat yang hak dan mengajar tarikat yang hak.
Sebab itulah kita kena berkehendak dengan belajar hak ni. मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। Macam mana Nabi dihantar untuk mengajar. Belajar, kita belajar untuk mengetahui apa benda hak daripada Nabi SAW. दावत मेरे जिम्मे है Dakwah inilah tanggungjawab saya. और हिदायत Tapi hidayat milik Allah SWT. वमा इलैहि मिन हिदायत इल्लैहि। कि मुझे दाई बनाया है, मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बनाया है। Allah Ta'ala, Nabi beritahu saya dijadikan da'i, saya dijadikan orang yang mengajar, mualliman. इसे नबी का इत्तिबा किया जाएगा। Sebab itulah kita kena ikut tarikah dia. नबी के तरीकों का इत्तिबा किया जाएगा, नबी के अकायद का इत्तिबा किया जाएगा। Menjaga apa amalan Nabi ataupun menguatkan amalan Nabi. सब चीज़ों को Semua apa yang dibuat oleh Nabi. बना के भेजा जाता है। एक तकाजा नबी का ये होता है कि हमारी बात पर कायम रहो। Tekaza yang paling besar bagi Nabi kepada umat ialah untuk sampaikan apa yang Nabi pesan. कि हालात आते हैं, गरीबी आती है, महंगाई आती है, तंदुरुस्ती आती है, बीमारी आती है, मौत होती है, कमी होती है। हालात है। Suasana ataupun ujian akan datang juga dalam kekayaan, dalam kemiskinan, sakit, sihat. एक तरफ अहकाम है, क्या करें? Jadi dia ada sebelahnya berlawanan daripada ujian ialah perintah Allah. Macam mana hak dan batil kan? फरमाते थे कि हमारी जिंदगी जो है वो हुक्म वाली है, हुक्म के ताबे है। Maha rahmatullahi wabarakatuh, kita punya kehidupan ini ialah untuk menunaikan hak, untuk menunaikan perintah. का निज़ाम जो है वो अमली है, शमसी नहीं है। इंसान के हिसाब से हम इबादत करते हैं, चांद देकर रोज़ा रखते हैं, चांद देकर हज करते हैं। इंसान के हिसाब से हालात बदलते रहते हैं। Kita ni seperti matahari syamsi kan. कि मौसम मुकर्रर है, Jadi ini ujian ni, syamsi ni. Matahari ni ia akan timbul, ia akan naik, ia akan turun. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, kadang-kadang kaya, kadang miskin. कि हमारी इबादत की तरमीम अलग है। Kita seperti kamar kan. Amal tu seperti kamar, hukum perintah Allah tu seperti kamar, seperti bulan. इसलिए हमारा रोज़ा गर्मी में भी आएगा, सर्दी में भी आएगा, बारिश में भी आएगा, हमारे गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में। हालात हम पर गुजरेंगे। Jadi dalam keadaan ini ujian akan pergi juga. Datang akan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. सर्दी का रोज़ा है, छोटा दिन बड़ी रात। Macam puasa kan. Puasa pada musim sejuk. Malam dia panjang, siang dia pendek. Ramai orang tak skill tu. गर्मी का रोज़ा के दिन लंबे, Waktu puasa waktu musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. रातें छोटी हो गई और दिन लंबे हो गए। हमारी इबादत का निज़ाम Bagi kita mesyuarat. Jadi kita punya ibadat, kita punya perintah ialah seperti bulan. Kamar. चांद देखकर रोजा रखना और चांद देखकर ईद करना। Macam perintah Allah kan. Apabila kita lihat bulan, waktu ni perintah Allah untuk berpuasa. Waktu ini cantik nak. Ya. Kan kita melihat bulan kan, bulan Syakban bulan tu, itu perintah Allah. Seperti yang bagi contoh lah. Macam perintah Allah datang, kita tengok perintah Allah, kita buat. Itulah seperti bulan. Kita punya apa ibadat kita apa tu ataupun perintah Allah. Datang ujian yang baik ataupun perkara yang baik, kita kena bersyukur. Datang ujian yang berlawanan dengan keinginan, kita istighfar. Jadi siang hari kita berpuasa, malam hari kita berbuka. Jihad. Itu misal sebenarnya. Misal, faham tak ya Timah?
gosok dikit ke belakang. Baru ngantuk. Ayo lah. Cuma mana nih? Ikram lah, mirsab. Ada lagi balik ikram. Kan kamu tahan. Ada lagi. Istiqamah. Jadi apabila kita dapat perintah amal, kita jaga betul-betul. Ini dinamakan istiqamah. Jangan kita tukar si ibadat kita ikut suasana ataupun ujian, itu tak ada istiqamah. Ada ujian tinggal. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bila dengar daripada Nabi mengenai kelebihan tasbih, saya amal terus sampai saya Mati. Allah. tak pernah saya tinggalkan gitu. Allah. Sampai sekarang nih gitu. Kita tahu memang perkara ini tak wajib, tapi bagi sahabat ialah mustahab. Zakallah. Warusyuk. Kalau undang warusyuk. Sampai daripada saya dengar daripada Nabi sampai sekarang pun saya tak pernah tinggalkan tasbih saya. Kita banyak berapa banyak tinggal. Dalam peperangan pun dia jaga tasbihatnya. Dalam mana-mana peperangan yang hadir Fatimah radhiyallahu ta'ala masih lagi menjaga tasbihatnya. Hari ini kita jaga lain-lain waktu, tak menjaga dengan istiqamah. Ikut keadaan. Ia kata रहेंगे, maksudnya ia buat lagi dan lagi. Ini yang dikatakan istiqamah apabila perintah amal datang. बढ़ेंगे, meningkatkan. Ada seorang sahabat, apabila dia makan depan Nabi, Nabi kata kurangkan makan. Maka ia jaga makanannya sampai 30 tahun. Dia tak pernah makan banyak, tak pernah perutnya menjadi kenyang, hanya sedikit saja. 30 tahun istiqamat. Allahu Akbar. Inilah istiqamat tuan-tuan mulia. Perintah amal dia jaga. Nabi SAW tawaf kan di Mekah, tak pernah tinggal tawaf. Walaupun keadaan apa pun ujian dihadapi Nabi masih kita di bertawaf. Istiqamah ni ialah derajat yang paling tinggi, makam yang paling tinggi. Tapi kadang-kadang kita buat, kadang-kadang buat. Ini dikatakan, bukan dikatakan tabik, bukan dikatakan amal. Daripada amal seseorang, syurganya dah tersedia di dalam mahliganya itu sudah tersedia di dalam syurga. Jadi kita kena jaga amal kipaban, jaga sembahyang.
नमाज करो. नमाज की हिफाजत Dirikan sembahyang, jaga sembahyang. Ini perintah. Ini istiqamat ke saat dengan istiqamah. तो ये जिम्मेदारी मेरे भाइयों हम पर है. Tanggungjawab ialah istiqamah dalam amal. अपनी ताकत के मुताबिक और दरमियानी चाल चलनी है. क्या करना है? दरमियानी चाल चलो. ये होगा Dermiani. दरमियानी चाल चलो. Calo dermiani, jangan tengah-tengah saja. Jangan tinggi, jangan rendah, tengah-tengah saja. ताकि आखिर तक जा सको. Calo. Dermiani calo. Darmian ni calo. जोश में आ गए तो एक वक्त जरूर निकल लोगे, एक वक्त ऐसा आकर फिर मुश्किल कर लोगे. Bila tinggi nanti ia boleh terkeluar daripada amal. ऐसे सुस्ती tinggi. हुई, जोश में हुआ सुस्ती हुई. Lepas jos, lemah, malas. Susti yang malas. Cisti tu apa tu? Bukan cisti, susti. रुकावट डालने वाली चीज. Sangkut tinggi. सुस्ती कहते हैं. सुस्ती अभी का लफ्ज है ये कसल. अरबी में तो कसल कहते हैं. Kasal, सुस्ती क्या चीज है? susti, malas. किसे कहते Oh, हैं? malas. ये आदमी सोचे कि आदमी पलंग में पड़ा रहे, लेटा रहे, बैठा रहे, ये सुस्ती है. लेकिन इसको सुस्ती नहीं कहते. Apa maksud pemalas? Dia tak buat apa-apa. Duduk aja makan. Baring. एक काम की जिम्मेदारी पूरा करने की ताकत है, लेकिन नहीं कर रहे. Jadi susti daripada makna sebenarnya lah, satu tanggungjawab yang diberi pada dia tapi ia tak buat. Allah. Dia ada kekuatan untuk mengamalkan tetapi dia tak buat. Ini susti dia kata. एक आदमी पहले से नमाज पढ़ सकता है, नहीं पढ़ता. जमा से नमाज पढ़ सकता है, नहीं पढ़ता. Macam sembahyang solat yang paling mudah boleh kita lakukan tapi kita tak buat. जिम्मेदारी पूरा करने की ताकत दी गई है. Allah Ta'ala telah bagi kekuatan untuk beramal tetapi kita tak buat. Kita tak buat. ये सुस्ती. Ini susti, ini dipanggilkan malas. सुस्ती से पनाह मांगी है. Jadi kita minta perlindungan daripada sifat malas. जिन चीजों से पनाह मांगी है उनमें सुस्ती की. Mana uzbika minal kasal kan? Minta perlindungan daripada malas. उसकी फजीलत भी यही है. इतनी Itu benar kasar. सुस्ती इसे कहते हैं कि जिम्मेदारी पूरी करने की Allah. Sebenarnya ini ketakat lekin करते ही नहीं. Maksudnya ada tanggungjawab yang boleh dibuat, ada kekuatan untuk dibuat tetapi tak buat. जिम्मेदारी की बात है. Inilah perkara zimindari tanggungjawab. बुजुर्गों की जिंदगी में, साहबा की जिंदगी में ऊपर था कि वो अपनी जिम्मेदारी को Tanggungjawab Nabi, tanggungjawab sahabat sampai ke atas. जितनी ताकत है उतनी अलैकुम बिमा तुतीकून जितनी तुम्हारी ताकत है इतना करना तो अपने जिम्मे लाजिम समझो. Jadi berapa banyak tanggungjawab yang mana kamu mampu buat, maka kamu kena faham ini jadi satu kelaziman untuk menunaikannya. अलैकुम बिमा तुतीकून जितनी ताकत है तुम्हारी इतना करना अपने जिम्मे लाजिम समझो. Jadi kita kena faham lazim, kita kena faham ini perkara lazim kita kena buat apabila tanggungjawab telah diberi. सुस्ती की नमाज और एहतिमाम की नमाज दोनों में फर्क है. Jadi malas dalam sembahyang ataupun rajin dalam sembahyang, dua-dua ni berlainan. नमाज की सुस्ती कि नमाजी तो है लेकिन सुस्त है. Sembahyang juga tetapi dia malas. एहतिमाम का इनाम अलग है. Menjaga ihtimam ni, sembahyang ni berlainan dengan नमाज में सुस्ती malas dalam sembahyang. का दावा अलग है. नमाज में है सुस्ती भी है कि उसकी सजा अलग है. Jadi kedudukan dia malas dan sembahyang ni berlainan. Kadang-kadang malas dalam solat malas. जिम्मेदारियों की बात है. जिम्मेदारियों में एतदाल इख्तियार करें.
इख्तिलाफ के माने दरमियानी चाल चले। Sebab itulah kita ikhtiar ini ialah dengan cara darmiani. Kita kena buat secara pertengahan saja. क्योंकि दरमियानी चाल चलेगा तो आखिर तक चलता रहेगा। Bila kita buat secara macam tengah, dia akan sampai kepada kemuncaknya. Akan sampai kepada kemuncaknya. ये है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। Bila susti, bila malas, maka tak akan sampai kepada kemuncaknya. ताकि अल्लाह के हुक्मों को और अल्लाह की आई हुई जिम्मेदारियों को इस्तिकामत के साथ और इत्तिदाल के साथ ये चलती रहे। कमी ना आए। इसलिए मेहनत की भी जरूरत होती है, सोबत की भी जरूरत होती है। Sebab itulah perlunya kita usaha, bahkan hubungan dengan ulama pun penting. इसलिए कि मेहनत नहीं होगी तो काम की सलाहियत भी पैदा होगी। आदमी की मेहनत की वजह से उसके अंदर काम की सलाहियत पैदा होगी। Jadi apabila usaha dibuat, maka akan adalah terbiar dalam diri. सबसे बड़ा मददगार चीज है, उसकी कोशिश उसकी मददगार, Bila orang yang berusaha itu ada bantuan Allah. उसकी मददगार। Berusaha sungguh-sungguh kan ada bantuan Allah. नहीं इंसान है इल्ला माशा, कि आदमी के लिए इतना ही हिस्सा है जिनसे उसकी मेहनत है, कोशिश है, उसकी कोशिश उसकी मददगार है। जब कोशिश मेहनत में नहीं है तो उसकी सलाहियत कैसे पैदा होगी? Jadi orang yang tak ada berusaha betul-betul, maka tarbiyah tak akan terbentuk dalam dirinya. जोहर दिया है। Bahkan orang yang tak usaha tak betul-betul, maka bantuan Allah tak akan datang. मेहनत के साथ सोबत है, Dalam नमूना मिले। dalam usaha pun kita kena ada syubah, maksudnya ada hubungan. इबादत कैसे होनी चाहिए, Belajar dengan ulama kan, macam mana nak beribadat, macam mana nak sembahyang, macam mana tu. इस तरह ये तरीका रहा है कि हर बात वाले जो हैं अपने पेशरो के तरीकों पर रहे। बात वाले अपने पेशरो के तरीकों पर रहे कि जो उनसे पहले गुजरे हैं, उन्होंने जो तरीका बताया है, उन्होंने जो तरतीब बताई है, उन्होंने उस पर रहे। वो नमूना चाहिए। Jadi apa yang kita amalkan mengikut apa yang terdahulu orang beramal. Macam rukun dia masih lagi sama, amalannya masih lagi sama. Inilah perintah yang sebenar. बरकत आती है तो काम आसान हो जाता है। Kerja akan jadi mudah, berkat akan datang. के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बाद वालों के लिए सहाबा थे, उनके बाद वालों के लिए उनके गुरु थे। यही तरीका है ताकि अमल का ये Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi katakan, apa yang sahabat buat, apa yang sahabat katakan, itulah tariqah sebenar. Cara itu sebenar. Faham tak? मेहनत भी जरूरी है, शौकत भी जरूरी है। Mehnat bizuri, syubah bizuri. Maksudnya usaha pun penting, hubungan dengan ulama pun penting. सीखे काम Belajar. ताकि नमूना और तस्दीक सही हो। Belajar dengan ulama. तो ये तो मेरे दोस्तों ये बात हमारी जिम्मेदारियों की है। Inilah tanggungjawab kita, tuan-tuan mulia. कि अल्लाह के दीन को, अल्लाह के काम को आखिर तक करते रहना। Kita buat perintah Allah semin dari kita sampai akhir, tak sampai ke akhirnya. खबरदार खबरदार हमारे बहुत इस हाल में आए कि हम अल्लाह की बात को मानते हैं। ऐसे न बनो कि कुछ दिन करे, कुछ दिन न करे, फिर छोड़े। Jangan kita buat sehari kita buat, sehari tak buat. Suasana istimak tak buat. इससे काम खत्म हो जाएगा। Jadi amal akan rosak. एक जिम्मेदारी हमें है कि जो दीन और दीन हक है हमारा, और उसकी जो जिम्मेदारी मिली है वो भी हक है कि हम उसके ऊपर पाबंदी के Apa yang kita jadikan sebagai tanggungjawab, kita sebagai tanggungjawab adalah hak. Untuk mengambil tanggungjawab pun hak. Apa yang diberi pun hak. पैदा हो जाती है, गुरूर पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है। रुकावट की वजह से काम न छोड़ा जाए। Rekawat ke wajah ujian ataupun yang berlaku, jangan kita tinggalkan amal kita, kerja kita. इस मतलब ये नहीं करते। बहुत लोग रास्ता मिलेगा तो अमल सही हो जाएगा। Bila kita jaga dalam ujian di kerja kita, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan. एक जिम्मेदारी Mudahkan, ia akan menjadi mudah bagi kita. Bantuan Allah akan datang. कि वो अल्लाह के दीन की नुसरत की है। Yang ketiga, tuan-tuan boleh untuk menjadi madadgar, orang yang bantu agama Allah. मदद की मिसाल ऐसी होती है जैसे जमीन को पानी देना। Bantuan ini, beri bantuan agama ni seperti contohnya air memberi bantuan kepada bumi ataupun mengalirkan air ke atas bumi. Air yang mengalir di atas bumi yang kering.
Jadi apabila tak ada air, maka bumi akan kering, bumi akan rosak. Faham tak? Jadi kita kena menjadi istiqamah dan juga menjadi pembantu agama. Inilah kerja besar. Jadi kita kena sampaikan air ini ke bumi yang kering. Ini salah satu perkara kerja besar. Sebegitu juga dengan agama, bila kita nusrah, maka agama akan berkembang. Ini tanggungjawab untuk seluruh umat. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah, wahai yang beriman, jadilah pembantu agama Allah. Jadi namunah contoh ialah daripada Ansar dan juga Muhajir, orang-orang yang telah bantu agama Allah semata. Mereka bantu agama Allah. Itu asli sebenarnya. Macam mana mereka buat nusra agama? Mereka membantu agama Allah dengan cara isar. Yani mengorbankan apa yang mereka suka. Yusiru ala anfusihim walau kana bihi khasasah. Jadi apabila diorang bantu agama Allah, mereka bantu orang, mereka tak minta upah ataupun ganjaran daripada orang yang mereka bantu. Jadi kita bantu agama Allah dengan rasa sifat isar. उनकी नुसरत और इशार की हाजत यहाँ तक हो गई कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल आया, इस्तिक़बाल आया काम का, तो उनको कुछ नहीं मिला। माल दूसरों को मिला। Mereka ada harta, mereka bagi pada orang lain lagi. नए इस्लाम आए थे, उनकी दिलजोई के लिए उनको मान दिया। इनको इनका मान खाया, लोगों ने उनको खिदमत की, उनके घरों में लोग रहे, Mereka orang Muhajir dan Ansar kan sanggup orang mereka tinggalkan mereka jadikan rumah mereka bagi tetamu. Tetamu duduk di rumah, mereka tak tinggal dalam rumah tu, mereka di luar tinggal. एक बात और सुनाई कि आइंदा ऐसा दौर आएगा कि लोग तुम्हें पीछे करेंगे। अब तो तुम लोगों को आगे करते हो बताइन में इशारा करके, एक दौर आएगा कि लोग तुम्हें पीछे करेंगे और अपने आप को आगे करेंगे। तो क्या करोगे? तुम सबर करना। Jadi apabila orang yang membelakangi kamu, bahkan ada yang bila kita kedepankan ataupun dimalukan ataupun diketepikan, salah satunya untuk menghilangkan perkara ini ialah dengan sabar. Jadi bila kita nusar orang, kita tak minta apa-apa pun dari mereka, minta balasan. Inilah asli namunah, asli contoh yang asli. Jadi apabila orang dibagi hadiah ataupun jiran dibagi hadiah daripada kita, jangan kita dalam hati kita merasa dengki ataupun hasad. Contoh kan orang kadang orang yang Islam, jadi dalam hati tu tak ada rasa dengki lah. Maksudnya orang tu kena bagi hadiah disebabkan ikram dia, bantuan dia. Tak boleh, tak ada. Jadi saya tak berharap apa-apa ganjaran dan upah.
Inilah namakan ikhlas, Pak. इखलास की कमी के बाद इखलास वाला ये नहीं कहते कि इसको तो दिया मेरे को दिया अल्लाह की तरतीब है और अल्लाह का काम है हम हर हाल में हर काम के लिए तैयार है तो उसको कोई नुकसान नहीं लेकिन अगर ये बात नहीं है ये कमजोरी की बात है इसकी की बात है Jadi kita buat ni, kita jangan merasa apa dengki dan hasad lah pada sesiapa yang mana Allah Ta'ala bagi kelebihan. Jadi amalan yang paling tinggi waktu itu kan, orang yang banyak buat pengorbanan lah orang Ansar. Din ki madadgar, bantu orang agama Allah SWT. Jadi derajat mereka sangat tinggi. Ansar dan Muhajir ni. Jadi orang yang membantu agama ni, tak ada dia akan meletakkan tekaza kepada orang yang dibantunya. Dan mereka tak berharap dengan mendapatkan harta, upahan, ganjaran. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan satu naqsyah, satu peta untuk umat untuk menjadi contoh. Mereka tak berharap apa. Ini jadi orang yang mana diberi tanggungjawab atas agama, maka dia akan mendapat kebaikan. Jadi dia kata waktu Nabi meninggal dunia ada golongan Ansar dan Muhajir. Jadi dua-dua telah membuat khalifah masing-masing ataupun amir. Di Muhajir ada amir, Ansar pun amir. बातें उतरती अल्लाह तबारक व तआला ने मुहाजिरीन के बारे में ये फरमाया कि मुहाजिरीन जो है वो सच्चे jadi Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran bahawa orang muhajir ni adalah orang yang benar. Kerana hijrah, kerana apa safar mereka, meninggalkan tempat mereka. Sebab itulah apa Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, kamu kena bersama orang-orang yang sacha, orang yang benar. Nabi adalah salah seorang daripada muhajir. Sebab itulah orang Ansar diperintahkan untuk bersama orang muhajir. Jadi ada perintah Allah, maka muhajir lah menjadi khalifah. Maka kehidupan Ansar dan juga Muhajir itu mereka tak berharap apa-apa. Apa yang diperintahkan mereka buat. Mereka tak bagi tekaza apabila mereka bantu orang. Ada sami wa ta'a, kami dengar dan taat. Orang Muhajir dan Ansar kan, apa yang kami dengar dan kami taat. Setiap saat. Dalam keadaan miskin, kaya, mereka dengar dan taat. Kami tak mau apa-apa, kami tak inginkan memenuhkan keinginan kami, hanya kami ikuti, kami dengar dan taat. पूछा जा रहा है, हमको मकाम मिल रहा है, इसलिए काम करें कि ये भी जो है इखलास के खिलाफ।
Jadi apabila kita mengatakan disebabkan gas ini saya lah yang buat, ini berlawanan dengan ikhlas. Saya kena disebabkan jemaah ini keluar saya yang buat. Jadi jangan kita niat untuk mendepankan kita ni. Apa mendepankan kita? Apapun keadaan kita dibelakangkan kah, ataupun di belakang ataupun disingkirkan ataupun dibelakangkan kita, seperti mana Muhajir Ansar kan. Ansar dibelakangkan tetapi mereka masih lagi ada sabar dan Allah Taala sayang pada mereka orang Ansar. Walaupun orang Muhajir dilantik menjadi khalifah. Jadi asal mereka ialah inna imamuna al-akhirah. Maksud kami ialah untuk akhirat. Kerja kami ialah untuk akhirat. Tak ada apa-apa. Kita tak mau menjadi orang yang masyhur apa-apa. Kami tak mau apa-apa daripada orang, tak mau ganjaran, tak mau nama. Apapun keadaan yang mereka buat, mereka akan nampak akhirat. Ini saya nak buat akhirat saya, membina akhirat saya. Pertama sekali ialah sarung maya ataupun amal yang mana boleh dibuat untuk berakhirat ialah niat kita. Wajib amal, disebabkan amal dengan ikhlas ataupun niat kita. Apa yang kita dah buat melalui arkat kita, pergerakan kita ini disebabkan amal kita. Daripada niat dia. Apabila amalan dia rosak, maka disebabkan niat dia rosak. Jadi apabila dia buat kerja mengikut suasana, maka ini rosak. Tapi apapun keadaan dia, tapi dia buat kerana amal inilah niat, tertaluk dengan niat dia. Iman dan ihtisab. Bila kita membuat perkara tu mengikut suasana, itu niat yang buruk. Dalam darurat kita, keperluan kita kena bawa agama. Apa perintah Allah? Jadi niat ni taluknya dengan iman kita, amal kita. Nah, yang niat betul maka dia akan membentukkan amalan yang baik. Niatnya adalah hubungan dengan Allah SWT. जल्दी लेट जाने में भी मुझको सवाब की इतनी ही उम्मीद है जितना उठ करके इबादत करने में सवाब की उम्मीद है. Jadi apabila kita niat untuk bangun malam, apabila niat kita untuk mendapat ganjaran, ini iman dan ihtisab kan. Apabila kita niat untuk mendapat ganjaran untuk bangun malam, kita tak terbangun, maka kita akan dapat apa yang kita niatkan. Jadi apabila kita niat untuk mendapat ganjaran yang banyak untuk bangun malam.
तो जब 11 बजे ये सोना सोने के लिए है Bangun-bangun. Sona ke लिए, jangan tidur, dah tidur. अच्छी नीयत के लिए है कि जल्दी सो जाओ जल्दी उठ जाओ ये नीयत Niat kan, kalau bila kita duduk duduk di sini, niat itu tidurlah. दूसरी इबादत के लिए इसको जरिया बनाया है Apabila kita duduk di sini niat untuk ibadat, maka kita dapat ibadat. Pahala ibadat. मकासद पर भी अल्लाह देंगे और उस मकसद के लिए जितने रास्ते वास्ते आपने बनाए हैं उस पर भी Apapun yang kita buat, niatkan akan dapat juga akhirnya apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan. पर उठने के लिए जल्दी सोना इस नीयत से वो इबादत करनी है इसलिए करना है इतने सवाल लोग मिले जितना उनके नमाज पढ़ने का Macam mana tadi kan, dia niat untuk bangun malam, dia sembahyang, dia tidur, maka tak bangun, maka dia akan dapat pahala tahajud. सरमाया आदमी की असली दौलत सबसे पहले वो उसकी नीयत देखने के लिए से करता है Jadi pertama sekali ialah dengan niat, saya nak buat ni untuk siapa? Untuk meredakan Allah SWT. Ikhlas ni takkan wujud dengan cepat. आदत के तौर पर किया जाता Oh, jadi surah fikir. जैसे आदत है वैसे कर दिया Jadi adat. नीयत जो है अमल को कहते हैं Jadi niat ni betul-betul, jangan dijadikan sebagai adat. अगर वैसे अल्लाह और आखिरत है तो वो नीयत ही बन जाएगी चाहे वो काम दुनिया का ही हो। Tak kira dunia kah, kerjanya untuk akhirat kan, niatnya betul-betul kerana Allah. काम इसलिए कर रहे हो सो रहे हैं ये सोना के उठने के लिए है ये सारी के सारी वसाइल और असबाब का नाम है दुनिया किसी का नाम है दुनिया वसाइल इन वसाइल और असबाब को दीन बनाने Jadi dunia ni dijadikan untuk asbab masail lah. Apapun asbab datang, maka kita selesaikan dengan masail kita. Dalam perniagaan kita menjadi agama, dalam pekerjaan kita menjadi agama, menjadi ketua kampung pun agama. दुनिया सारी के सारी ये वसाइल का नाम है या सारी Seluruh dunia ini adalah masail. के तरीकों बनाने की वजह से ये असबाब में दीन बन जाएंगे Membawa tarikan Nabi dalam masail ini, maka akan menjadi agama. Suatu belajar agama. सारे असबाब जो है दीन बने और असबाब को दीन की खिदमत में इस्तेमाल हो Jadi asbab ini akan menjadi amalan agama, dan menjadikan asbab ini juga akan menjadi pembantu agama. दीन की मदद भी करें ताकि कोई दूसरी बात अल्लाह न करे अल्लाह का दीन अल्लाह की मदद अल्लाह का दीन अल्लाह की मदद अल्लाह का दीन Kita buat untuk agama, untuk bantu agama. इंसान ने जो मदद की है दीन की वो ईसा के साथ किया है Jadi inilah sifat orang-orang Ansar dan Muhajir. Wujudnya dalam sifat mereka isar. अल्लाह का सबसे ऊंचा मेयार Akhlak yang paling tinggi ialah isar. क्या अल्लाह के Isar. दीन दर्जे Yusiru ala anfusihim wa kana bihi khasasan. Mengorbankan diri, mengorbankan apa yang kita inginkan untuk orang lain. हिसाब से रहो ये अल्लाह Isar sirau ini akan membentukkan akhlak. से रहने का मतलब ये है कि जो चीज अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद Apa yang kita inginkan, yang kita suka, kita bagi pada orang lain. Di tanah-tanah, rumah-rumah. इंसान हर वक्त जरूरी है Setiap saat perlukan ihsar ini, sifat ihsar ini. उनको जरा दे दीजिए जो तू अपने लिए पसंद कर रहा है अपने भाई के लिए पसंद कर तो तू Apa yang kita suka, itulah yang kita kena sukakan kepada saudara kita. तू अपने लिए पसंद करेगा ये तो इंसान का दर्जा है Ihsar, ini darjah ihsar, sifat ihsar. बल्कि अपने भाई का एक जो हक था वो अदा होता है Jadi mereka menunaikan hak saudara mereka. उसका हक भी दिया और अपनी तरफ से ज्यादा भी किया Jadi ihsan dikatakan, ini sifat ihsan. Sudah kita tunaikan hak, maka kita tambah lagi.
apa yang mereka inginkan. ये वो एहसान कहलाता है। फरमाते थे पितानियों से कि दिन द्वार है कि तोड़ के दे तो इंसाफ है, इसीलिए Insaf. और रुकता देना एहसान है, रुकता देना वाजिब नहीं है। Jadi Nabi SAW perintahkan sahabat kan, banyakkan lagi nya. Maksudnya kita bagi tu tambah lagi. ऐसा दिया है इस्तेमाल देना कि तोड़ करके दो, जो दिन द्वार है तोड़ के Beratkan lagi timbangan dia kata. रुकता रहो, ये एहसान। Inilah ihsan, ihsan. हमारे माल से हमारी जात से फायदा हो जाता है और मुझे कुछ लेना नहीं। Jadi kita korbankan semua apa yang kita inginkan dan balasan pun kita tidak mau daripada mereka. Jadi kerja pun dengan ihsar. Kita sempurnakan hajat saudara kita. Duduk di hotel. Ihsan dan juga ihsar. Ya, ada dua lah. Apabila ada ihsar maka lepas tu ada ihsan. Terbentuknya ihsan. Maksudnya apa yang kita ni bagi itu kita tambah lagi. फरमाते थे कि खुदा की कसम मैंने न तो अल्लाह से मांगा है और न लोगों से मांगा है कि मुझको जिम्मेदार बनाओ। अल्लाह से भी नहीं मांगा। Jadi mereka tak berapa apa-apa. Tadi mengatakan kan saya minta pada Allah Ta'ala, saya tak minta pada Allah dan tak berharap pada manusia untuk menjadi zumindar kata. ये सबसे बड़ी माया है दीन की दावत में। इंसाफ हो, एहसान हो, इसार हो, इससे बड़ी कोई कुव्वत नहीं। इसी के साथ अल्लाह की Ithar o insaf o ihsan ho. इसी के साथ अल्लाह की मदद है। सहाबाए किराम Daripada sifat ni Allah Ta'ala akan bagi bantuan. उनका इखलास, उनका आपस का मुआशरा, Ikhlas dorang muasyarah mereka antara satu sama mereka, rehensen mereka, dalam mereka berjiran apa semua, pergaulan. हो गया। साथ दुश्मन के इस्लाम से चले गए। ये भाई हो गए। एक का माशरा बदल गया। दीन जो है वो माशरे पर कायम हो। Jadi agama ni akan meningkat melalui muasyarah kita yang betul. Macam mana tu? जो सही है वो अपने लिए पसंद करेंगे, जो सही है तो अपने लिए पसंद करेंगे और एहसान के साथ हमारी जात से Jadi kita bagi manfaat pada orang lain. के साथ देखते हैं। अपने लिए पसंद करेंगे, दूसरों के लिए पसंद करेंगे, अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे। Sehingga akan bagi faedah pada orang lain kan. Apa yang kita ni bagi pada orang lain, yang mana bagi faedah pada orang lain. अखलाक की वजह से कुलूब में मोहब्बत पैदा होती है। Dengan akhlak tuan-tuan mulia, mereka manusia akan berkasih sayang antara sesama lain. का सबसे ऊंचा मेयार आपको दिया। Inilah Nabi yang paling sifat yang paling tinggi yang diberi oleh Nabi. जहलियत का सबसे ऊंचा मेयार था। Di zaman jahiliyah waktu itu Nabi diberi sifat akhlak ni di zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu kan. Ini akhlak ni yang paling tinggi ni. दिया जाए क्या हो जाएगा? जहलियत ही बढ़ेगी। Orang. Kalau kita tak gunakan sifat akhlak ni maka lebih teruk lagi daripada jahiliyah. किसे दिया गया? Allah Akbar. आपका ये उस्लूब है। Inilah salah satu uslub ataupun salah satu cabang dalam dakwah. Satu jam dah. Tahan dia cakap sudah 1 jam. Dengan cara ihsan, dengan cara ihsan dan juga ihsan dan juga cara apa yang mana menunaikan hak dengan akhlak. Ilham ada. जो अखलाक कुदरती तौर पर उन लोगों में थे उसको तरक्की। Jadi disebabkan apa? Sahabat orang-orang Arab kan yang mana jahilnya dahulu, tetapi disebabkan sifat akhlak datang pada kehidupan mereka, maka kedudukan mereka di sama Allah Taala sangat tinggi.
berubahkan kehidupan mereka kepada kehidupan yang sebenar. कुदरती थी, समझा करते थे। कबीले का जो बड़ा होता था उसकी ताबेदारी करने वाला में चाहे कुछ भी होता, जैसे भाई थे, हमारा कबीला, तो कबीले के बड़े की वफादारी करते थे। हर हाल क्या बात है, ताबेदारी का जो उनके जौहर था, ये जौहर के अंदर Satu kabilah kan dia zaman Nabi kan memang wafadah lah, memang kurang ajar. Tapi disebabkan agama telah sampai, akhlak telah sampai dalam kehidupan mereka, mereka menjadi kabilah yang terbaik. Allah. सखावत को आगे बढ़ाया, सखावत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान तक पहुंचाया। Sampai sahabat itu majlis yang bentuk oleh Nabi, sahabat ini telah sampai ke puncaknya. वो नहीं, ये अब तुम्हारी बहादुरी, ये तुम्हारी बहादुरी अपने दीन के लिए कुर्बान करो। Mereka sanggup mengorbankan. Apabila mereka dapat agama, mereka korbankan apa saja. ताकि ऊंचे अखलाक को और बुलंदी पर ले जाऊं। ये भी कहा, ऐसे हर नबी के नबूवत में उसकी दावत के साथ, उसके दावत के साथ अखलाक की वजह से दिलों को जीना चाहिए। Jadi mereka telah berjaya, mereka telah menarik kereta Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengorbanan mereka, dengan akhlak mereka. Jadi jangan kita takut-takutkan manusia, kita kena ceritakan kebaikan, kita berita gembira. Allah Ta'ala dini wali, Allah Ta'ala yang beri segala-galanya, Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi kita cerita macam tu. इसलिए दावत को महाशय यानी खूबियों के साथ चलाया। Jadi kita buat dakwah dengan cara kebaikan. बल्कि दावत अपनी खूबियों के साथ, Jangan cara dengan kekerasan, इजाजत में वो खूबियां बनाता है। jangan menyusahkan. शोरूम को सभी होते हैं, शोरूम शोरूम कैसे होते हैं? Showroom tahu kan? शो दिखाना है। Oh. हमारा शोरूम देखो, Apa dia showroom? Showroom ni showroom. Sudah. Shoka. Showroom kereta. Jadi kita akan melihatkan perkara yang baik. Semua betul-betul baik dalam showroom. होते हैं, एक दूसरे से क्या पिएंगे, कितना पिएंगे, क्या पिएंगे, पूछते हैं, इनको ठंडा बर्फ पिलाते हैं, कुछ सौदे होते हैं, ये क्या कहते हैं, इसको उसूल कहते हैं। तो अपनी दावत दें, तो दावत के उसूल जाने, दावत के महासिन जाने, कि दावत के क्या महासिन है। दावत Jadi kita buat dakwah dengan kena apa yang diinginkan daripada dakwah. Apa maqasid dakwah itu sebenarnya? यहाँ तक कि अदावत भी हुई, दावत की अदावत हुई, Kita dakwah dengan kebaikan, dengan dakwah apa yang disampaikan. काटा था Sallallahu alaihi wasallam. समझ में आओगे, खाना की दुश्मनियां खत्म हुई थी। दावत को अपने महासिन, अपने खूबियों के साथ चलाया। Jadi mereka dakwah itu dengan cara baik, Pak, dengan cara berita-berita gembira, sehingga kan orang yang menjadi musuh, orang yang ada sifat pemusuhan akan menjadi baik. Jadi niat-niat itu sebenarnya kebaikan, untuk kebaikan. Jadi dia buat dakwah itu kerana Allah dan juga untuk kebaikan diri dia. Bangun angkat tangan. Ini kita dakwah. SE dengan SE masalah macam mana? Jadi kita punya yang kedua ialah untuk kharkai, untuk bagi kebaikan kepada orang supaya akhiratnya terbina menjadi hamba kepada Allah, menjadi orang yang mengamalkan agama. Jadi usul niat ini niat yang perkara yang pertama kita kena betulkan niat kita. Untuk baik, bukan untuk baiki orang, untuk diri kita sebenarnya. Allah. Jadi bila ada niat kita betul, niat kita hanya semata-mata kerana Allah, maka ada hubungan dengan Allah SWT, hubungan akan terbentuk, amalan akan diterima. Untuk kita buat untuk akhirat semua. Husni amal, untuk betulkan amal kita, apa yang kita amalkan itu kita kena betulkan. सूरह यासीन में दाइयों की दो सिफत बताई
Jadi जिनकी जिंदगी देखो सर से पाँव तक। Jadi macam mana kisahnya Isa alaihissalam kan, apabila orang datang, tetamu datang, dia sambut. Dia kata sambutlah mereka, mereka tak minta apa-apa. Dan kita sendiri pun tak minta ganjaran daripada mereka. ये लोगों की बात मानो, ये आपसे कुछ मांगते हैं। Jadi apabila bantu orang, kita tak minta apa-apa, ganjaran pun apa-apa. उसने अमल उसको कहते हैं। Ini katakan husni amal, amal yang baik. Amal mereka acah. Acih amal. तीसरी बात जो है उसने अखलाक होते हैं। Yang ketiga husni akhlak. धरती से पेट आते हैं। Macam mana hubungan kita dengan orang yang saudara kita. लड़ने वाले के साथ लड़ते नहीं हैं। Kita tak gaduh dengan orang. Kita tak mulakan dengan dengan pergaduhan. एक बुजुर्ग हमारे कहते थे हमको तो दावत में मार खाने की इजाजत है, मारने की इजाजत नहीं। Jadi kami dakwah ni bukan untuk memukul orang, tetapi kami diberi ijazat untuk dipukul. Kamu kerana ini kerjalah. Kami dipukul kami sedia. Kami tak mau memukul, tapi kami tidak diberi ijazat untuk memukul, tetapi kami diberi ijazat untuk dipukul. Ini dakwah. Ini usul akhlak. Jadi imam ni tak ada yang imam tu. Badan dia sajak sama. Macam mana Ustaz? Kemuliaan Nas. Mana? Nak urusan kan? Tak, anak buah dia. Nak mana? Kami sedia untuk dipukul. Kami tak ada ijazat, tak ada diberi izin untuk memukul orang, tetapi diberi izin dipukul. Kami dipukul. Itu sahabat. Allah. Itu sunah khuluq kan. Akhlak yang baik. Sebab itulah perkara yang mana Nabi, kisah Nabi dalam Al-Quran diceritakan, sifat yang paling tinggi ialah sabar. Ini boj, perkara yang paling berat nih, sabar ni. Boj ni berat. Kena faham ni Urdu ya. Nanti kadang tak payah ada terjemah, nanti dengar boj. Oh, dia kena di bos. Bos yang drill ni. Boj. Fasbir kama sabara ulil azmi minar rasul. Sabarlah seperti mana nabi-nabi ulul azmi antara rasul antara kami. Allah Taala telah perintahkan Nabi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Jadi kerja pun dengan sabar. Macam mana nak kerjakan ataupun nak selesaikan, sabar. Masalah-masalah syurah, jihad. Sabar dan syukur. Syukur pun Nabi akan sifat Nabi. Kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Sabar dan syukur. Syukur nanti jadi syurah, syukur. Dua-dua tu. Sabarudin ada, syukuran namanya. Syukur dan sabar. Dua ada yang Syukur. Apa yang Allah Ta'ala bagi walaupun sedikit, kita bersyukur. Allah. Apa yang diperintahkan, apa yang diputuskan, syukur. Apa keadaan dia, ujian dia, kita kena bersyukur. Perkara yang paling berat sekali yang mana diuji kepada Nabi-Nabi ialah sabar. Dakwah, bagi dakwah lagi, beramal lagi, sehingga kan mereka berpuasa sepanjang tahun. Sabar mereka. Perintah kepada mereka Nabi-Nabi. Dakwah siang dan malam dengan kesabaran. Dipukul orang, sabar. Dihina, sabar. Macam mana Daud alaihissalam satu hari puasa, satu hari tidak, sabar dia. Itu perintah kepada Daud alaihissalam.
Jadi dalam beramal ni beribadah kita kena minta bantuan Allah. Manusia kita ajak pada Allah SWT. Dakwah ibadat. Lagi 15 minit pengalaman nak bayang. Dakwah yang paling berat sekali dalam dakwah ialah sabar. Jadi berapa banyak kekuatan dia dalam dakwah, maka banyaklah juga mukhalif dia. Macam mana Nabi SAW berlawanan, waktu itu dia punya dakwahnya kuat, maka mukhalifatnya pun kuat. Orang-orang di zaman orang-orang Quraisy kan, Mekah Quraisy yang berpengaruh, orang yang kuat, mukhalifat dengan Nabi. Sebab itulah sabar ni perlu kita amalkan. Inilah uji ataupun akhlak yang paling tinggi adalah sabar. Allah Ta'ala kata, saya melihat, kami melihat, kamu sabar aja. Ini akhlak yang paling tinggi ni, sabar ni. ये नहीं कि उनकी तरफ से दिलों में कीना था, नहीं, उनकी तरफ से दिलों में हमदर्दी थी कि किसी तरह से ये मान जाए, किसी तरह से इनका बसा हो जाए, किसी तरह से ये जन्नत में जाए। Jadi dalam sabar, dalam hati manusia ini tak akan keras selama-lamanya, tapi mesti ada, dalam hati tersebut mesti ada hidayat. Dan kita tahu dan kita sangka bahawa dalam hati mereka ini ada kelembutan. Itu adalah kesabaran. Sabar untuk menghadapi mereka. Ini azimat. Jadi orang yang mukhalifat dengan kita sambung mereka dengan kasih sayang dan doa, hamdardi. Kalau sekiranya tak ada azimah ataupun tak ada akhlak, maka Nabi sendiri akan membunuh Sayyidina Umar kalau Nabi mau. Tapi hamdardi dikesan dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, Umar sendiri masuk Islam. Sebab itulah Nabi doa kepada Allah SWT, Umar Khattab dapat Islam. Jadi dengan aulad kita, anak-anak kita ada kasih sayang atau maksudnya ada rasa kesian, hamdardi ni. Dakwah bidenge, kita bagi dakwah dan doa, itulah kerja kita. Dengan sabar. Orang yang paling sabar ni lah yang banyak bantuan daripada Allah SWT. Dalam keadaan apapun ujian, baik ataupun buruk, kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Nagawar alat, maksudnya keadaan yang buruk, kita pun bersyukur pada Allah Ta'ala. Macam Nagawari dalam keadaan yang tidak suka kan apa yang keinginan kita, dalam keadaan miskin pun dia mampu untuk mencari keperluan dia dan dia bagi sedekah dalam keadaan miskin. Itu maksudnya bersyukur. Ini korban yang paling tinggi. Macam mana zaman Nabi kan, satu yang mana orang yang paling miskin bersedekah di jalan Allah Ta'ala, ini amalan yang mana paling tinggi semasa waktu peperangan yang disukai oleh Allah SWT. Sahabat tidak ada saulat dalam rumah, kosong rumah. Sahabat ni tak ada kerja.
Sehingga kan waktu itu dalam keadaan perintah Allah Ta'ala datang, ia sanggup mencari keperluan dalam keadaan miskin dan mengorbankan apa yang dia usahakan kepada untuk infakkan agama, untuk membantu agama semata. Ini sabar ini, sabar. Apabila sabar datang, apa ujian datang, kita kena bersyukur, sabar dan syukur. Sahabat itu 1 kilo ya kurma, Allah Ta'ala terima. Dia kata sahabat, ya Rasulullah, ini diterima, terima. Allah Ta'ala terima, dia kata Allah kabul. 1 kilo aja Ustaz. 10 minit lagi. 10 minit lagi. Mau nak habis bayar. Ini salah satu kebaikan daripada dakwah. Khubi akhlak, husni niat, husni akhlak, husni uslub, hubungan yang baik. Oh, macam SA Malaysia lah. Macam mana apa seorang sahabat berkata pada Nabi, ya Rasulullah, bagilah ijazat, berilah izin saya untuk berzina. Allah. Tapi Nabi kata apa? Dengan cara hikmah, husni uslub, hubungan yang baik. Dia kata zina ni macam mana Nabi beritahu, jika orang nak berzina dengan mak kamu macam mana? Tapi dia tak zahirkan depan orang, dia akan bercakap secara infrared. Jangan kita halau marahi dia. Hubungan yang baik dengan semjana, dengan memahamkan dia dengan cara baik. Jadi orang yang kita dakwah tu, hubungan tu yang paling disukai oleh orang awam kepada orang yang kita dakwah. Jangan kita nak jahilkan keburukan dia, jangan kita nak marah dia apa semua. Acah isu hubungan yang baik. Lepas tu kita doa untuknya, ya Allah bersihkanlah dia. Ini dikatakan uslub, hubungan. वहाँ की मालूमात देने लगे कि तुम्हारी क्या क्या मालूमात है, तुमने क्या क्या तैयारियां की है, वो बता नहीं रहे थे, इसीलिए बता दें। Festival pun waktu tu mak. Festival pun waktu tu. Kutuk. Kutut. Oh. Jadi apabila satu orang jasus ataupun pengintip Abu Jahal ditangkap di dalam peperangan Badar, maka sahabat telah ikat dia, dah tanya apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu intip. Tapi sahabat tanya apa yang kamu usahakan dari sana gitu. Dengan rasa marah, dengan sakti. Waktu itu Nabi telah nampak, dia kata janganlah kamu kasar dengan dia, buat hubungan baik, baca suluk, cakap dengan baik, jangan hikmah kepada pengintip Abu Jahal, musuh Islam. Dengan intipan ataupun pesanan Nabi kepada sahabat, orang yang mana menjadi pengintip Abu Jahal masuk Islam. Allah. Indonesia ni cantik. Semua orang tua semua jadi suruh kayak ni. Betul. Ada contoh. Ada contoh. Semua betul. Haji Awang, haji yang kena panggil tadi semua.
satu salah satu dia putih putih yang dia bilang muda. Jadi dalam dakwah kita kena baik dalam hubungan. Acah hubungan. Sirat yang mana Nabi SAW ajar. Nabi kata kita buat dakwah dengan hubungan yang baik. Jadi wujudnya akan wujudnya kebaikan. Sangkaan baik akan wujud. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata bahawa dalam usaha dakwah ni ialah untuk mencari kebaikan. Lenden untuk mencari kebaikan, memberi kebaikan. Kita kena lihat kebaikan. Untuk menghasilkan kebaikan, hubungan kita baik, maka kita kena ada usnuzon, sangka yang baik. Maka akan nampaklah kebaikan dia. Jadi dalam syariat tak ada dalam syariat dilarang untuk kita mencari keburukan masing-masing, mencari keburukan saudara kita. Tapi Haji Guman kena bagi ijazah. Maksudnya sangka baik diberi izin, tetapi dalam mencari keburukan tidak diberi izin oleh syariat. Ini kerja kita untuk mencari kebaikan dan memberi kebaikan. Jadi dalam kehidupan yang sederhana lah. Jadi dalam dakwah ni ialah untuk mencari kebaikan. Hidup kita ialah dengan sederhana sahaja. Jadi kita kena cari kebaikan dia, apa kebaikan dia, jangan kita zahirkan keburukan dia. Manafik, bukan munafik, manafik, mencari kelebihan dia, mencari kebaikan dia. Jadi bila kita mencari kebaikan, maka akan timbullah, akan zahirlah kebaikan daripada diri. Jadi setiap manusia ni ada kelemahan dia, ada kebaikan dia. Dua perkara sama aja. Jadi kelebihan yang diberi oleh seseorang, maka jadikanlah kelebihan untuk membantu agama Allah. Macam mana Abu Bakar, Umar kan ada kelebihan tadi di zaman Nabi. Allah. Dengan ikhlas, dengan sabar. Jadi kita kena cari kebaikan dia lah. Maka ia akan dekat dengan nama SWT. Mail ke taraf, amma ke taraf mail ho jayegi. Jadi kita kena lihatkan kebaikan juga, kita kena cari kebaikan mereka juga. Husnuzon, sangka baik. Sangka baik. Jangan sangka buruk.
syaitan ni telah datang untuk membentuk sangka buruk kita kepada saudara kita. शैतान दीनदारों को एक दूसरे से बदगुमान करता है. Syaitan sebenarnya caranya untuk merosakkan orang agama ialah dengan cara sangkaan buruk antara satu sama lain. Dai ni dibuatnya dengan untuk merosakkan dai antara satu sama lain ialah dengan sangkaan buruk. Allah. दीनदारों को खराब करने के लिए उलमा ने लिखा है कि दीनदारों को खराब करने के लिए उसके पास जो पूंजी है वो ये बदगुमानी. Jadi untuk orang yang mengamalkan agama ni, syaitan dalam merosakkan mereka. Orang yang mengamalkan agama ialah dengan sangka buruk. Bila sangka buruk timbul, maka ta'amul, menahan perasaan pun akan hilang. Jadi hak akan rosak, batil akan bangkit. Apa yang batil tu kita kata okey. Taksub. Taksub dari MS. Jadi dalam kebaikan kita banyak bantuan. Dalam buat kebaikan kita banyak bantu. Ta'awun, niki kita ta'awun karo. Tahun ke. Niki per ta'awun karo. Maksudnya membantu dalam membuat kebaikan. Tahun. Wa ta'awanu birri wa taqwa. Wala ta'awanu ismi wal udwan. दुश्मन निकालने के लिए वो मददगार बना हुआ है. एक मिसाल के तौर पर Yang boleh naik dalam. हमारे गांव के लिए कुत्ता काट रहा है उसको तो उसको नजर आ रहा है क्यों हमें तो दुश्मन को छाड़ना है यहाँ से. अब मैं ताउन होता है ये वो नीचे खत्म कर कौन तो इनकी बात है कि हक अमानत है. Jadi hak ni adalah amanat. Ini amanat ni daripada Allah SWT, Allah ke taraf se. Amanat ni kita kena sebarkan. Macam contoh tadi dia beritahu untuk menyelamatkan orang itu daripada dibunuh oleh musuh. Jadi ini adalah ta'awun, membantu dalam kebaikan. Nabi SAW telah hancurkan asabiah di antara sahabat. Pertama sekali la ilaha illallah. Itu kena asabiah tu. Sahabat tak ada asabiah dengan Nabi, tapi Nabi sehingga Nabi mengatamkan atau menghilangkan asabiah antara sahabat ialah dengan kalimah. Cakap kalimah, cakap agama tu je Nabi kan. Mana yang menceritakan mengenai kaum saya, kerajaan saya, Kawan saya, orang lama, keluarga saya, keturunan saya. Macam januar kan, apa binatang yang kita nak sembelih baca bismillah Akbar tu ya dah selesai dah. Agama pun kan apa, dia dah sempurna, dia pun menjadi halal. La ilaha illallah, banyakkan la ilaha illallah, jangan cakap asabiah, keturunan, kehebatan. illallah. Cakap agama. Asas kepada agama, asas kepada amal. Qul azihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini dengan basirat, dengan yakin kesat. Kerja saya dan juga orang yang itibak saya. Iman, yakin, amal dia dan akhlak mereka. Sahabat ni tiga perkara ni. Mereka punya iman tak terkesan dengan suasana. Mereka punya keyakinan, iman mereka itu tak terkesan dengan suasana.
dalam keadaan apapun, ujian mereka tak terkesan. Yang kedua ialah amal. Mereka gunakan harta di mereka untuk agama. Yang ketiga akhlak, macam mana hubungan mereka dengan manusia, macam mana hubungan mereka dengan dushman, dengan musuh. Mereka bagi dengan ihsan dan juga ihsan. Ihsan dan ihsan. Mereka tiga perkara ni sempurna. Iman mereka, amal mereka dan juga akhlak mereka. Sahabat radhiyallahu anhu. Perkara ini menjadi adi bagi mereka, menjadi kebiasaan pada mereka. Tiga perkara. Jadi tiga perkara ini yang kita kena bawa dalam kehidupan. Kita kena lihat kepada kebaikan mereka kan, salah satunya akhlak kan. Kita tinggalkan keburukan amal mereka, cari kebaikan mereka. Jadi akan wujudnya dalam hati mereka mengenai kerisauan atas agama, dan kehidupan mereka akan sempurna dalam agama dan kehidupan. Ini mengamalkan agama. Inilah asas kerja kita tuan-tuan. Subhanakallah bihamdika.